وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Surat yang ke-73 kita tengok ulang sikit balik berkenaan tentang percayakan kitab. Adalah maksud dengan kitab di sini ialah hukum-hukum, ajaran-ajaran, nasihat, kisah-kisah dan lain-lain yang mengandungi berbagai-bagai hikmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Kemudian kitab-kitab itu ada yang kecil sebagai pekeliling jika satu dinamakan sahifah dan jika banyak dinamakan suhuf. Setengah qaul ulama menyatakan ada 100 suhuf, manakala setengah yang lain menyatakan ada 110 suhuf, iaitu diturunkan kepada Adam, Syith, Ibrahim, Idris, Musa. Okey, ini antara beberapa nabi-nabi yang diturunkan suhuf pada dia. Suhuf ni apa? Suhuf ni lembaran. Bila kita kata beriman ataupun percayakan kitab ni, kita kena faham, set dalam kepala kita, yang turun kepada nabi-nabi ni adalah yang kita nak sebut nanti ni, nabi apa, Zabur, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa ini bukan turun dalam bentuk buku. Tidak. Turunnya adalah wahyu. Wahyu itulah yang dibukukan. Kita beriman dengan apa? Dengan wahyu yang dibukukan. Nah, ini kita kena faham. Ini perbezaan kita dengan apa yang ada dalam akidah Kristian zaman sekarang. Saya akan ceritakan sikit sebentar nanti. Di sisi qaul yang mu'tamad, tiada diketahui berapa banyak bilangannya. Andai kata wajib atas tiap-tiap mukallaf percayakan ada banyak suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya dengan jalan ijmal secara rangkum, termasuklah 110 yang disebutkan itu. Secara umumnya wajib kita percaya ada nabi diturunkan suhuf pada dia, ada nabi yang diturunkan wahyu dan kemudian dijadikan kitab pada dia. Adapun kitab yang besar kekal disebut kitab juga, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan percayakan dengan tafsil, iaitu satu persatu ada 4 kitab. Taurat diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihi salam dengan bahasa Qibti. Okey. Yang keduanya Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani. Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani. Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab. Okey. Jadi masalah sekarang ni, adakah wujud lagi Taurat, Injil dan juga Zabur yang sebenar? Di sisi akidah kita menyatakan tidak ada wujud lagi. Walaupun kalau kita tanya sahabat-sahabat kita orang Kristian, mereka akan kata ya, Taurat ataupun Torah masih ada lagi. Mereka akan tunjukkan pada bahagian awal Bible yang ada sekarang ni. Bible dia ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah Old Testament, perjanjian lama. Bahagian yang kedua adalah New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama ni ataupun dipanggil sebagai Pentateuch, ataupun juga dipanggil sebagai Undang-Undang Musa, dipanggil juga sebagai Torah ataupun Taurat. Inilah dia perjanjian lama. Dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertamanya adalah Genesis, yang keduanya adalah Leviticus, yang ketiganya adalah dipanggil sebagai yang ketiganya adalah Numbers, yang keempatnya adalah Deuteronomy. Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers, Deuteronomy. 5 bahagian ini membentuk kepada kitab Taurat yang dipegang oleh Kristian zaman sekarang. Mereka menyatakan bahawa inilah yang dibawa ataupun diajarkan turun-temurunnya, inilah dia. Cuma kita kena faham, Taurat sebagaimana yang kita pegang, Islam pegang, bukan sebegini. Tidak ada sebegini. Kerana apa? Benda ni dah jelas dalam Al-Quran sebut, memang pendeta-pendeta Nasrani akhirnya merosakkan apa yang mereka ada. Sebab itulah yang ada sekarang ni bukanlah yang sebenarnya yang kita pegang.
Kita tak percaya kepada Genesis, tak percaya kepada Leviticus, Exodus, tak percaya pada Numbers, Deuteronomy, tak ada. Tetapi ada beberapa bahagian-bahagian tertentu yang dalam Bible yang ada sekarang ini, yang masih kekal dengan Injil yang dulu ataupun Taurat yang dulu, membuktikan, menunjukkan bahawa sebenarnya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ada satu dua kisah. Kita banyaklah tengok bagaimana Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat, mereka berhujah dengan Bible itu sendiri. Okey. Yang keduanya, kita kena faham bahagian yang kedua dalam Bible itulah New Testament. New Testament ni perjanjian baru. Perjanjian baru ni kalau kita tengok, ini masalah utamanya. Kalau tengok dalam bahasa Inggeris, dia akan kata gospel ni Bible lah. Gospel according to Luke, gospel according to Matthew, gospel according to John. Ini problem. Gospel according to Lucas. Sebab apa masalah? Katalah ni Quran. Saya kata Quran according to Razif, nama saya. Tak kenalah. Kenapa Quran nak ikut cara saya pula? Quran ni daripada Allah. Kisah-kisah dalam bahagian kedua Bible itu diriwayatkan oleh Matthew, diriwayatkan oleh Lucas, diriwayatkan oleh John, tokoh-tokoh mereka lah. Ini masalah. Sebab apa? Mereka menceritakan tentang Jesus, sedangkan Jesus itu wafat ratusan tahun sebelum mereka lahir. Macam mana mereka boleh cerita benda yang mereka tak nampak, benda yang tak tahu, yang diriwayatkan kepada mereka? Ini masalah. Hatta kalau kita tengok dalam bahasa Bible dalam bahasa Arab pun ada 11 jenis. 11 jenis. Setakat yang saya dapat maklumat, 11 jenis. 11 jenis ni macam mana? Quran kita hanya ada satu je. Tak ada logat-logat lain, macam logat Kelantan, logat Jawa, tak ada. Quran kita satu je. Terjemahan pun kita pakai tafsir pimpinan Ar-Rahman. Itu yang sekarang ni lah. Tapi macam mana sekalipun kena berbalik bahasa Arab juga. Kena berbalik bahasa Arab juga. Terjemahan memang banyak terjemahan. Dan sekarang pun alhamdulillah doakan moga-moga berjaya. Terjemahan Al-Quran. Sekarang ni tuan guru kita tengah siapkan terjemahan Al-Quran baru. Dulu kita selalu pakai tafsir pimpinan Ar-Rahman. Itu tahun 60-an. Lama sangat dah. Sekarang ni kita tengah buat terjemahan baru, insya-Allah dijangka siap dalam bulan 9 ni. Dan kita mula bulan 3, bulan 9 siap lah 30 juzuk. Terjemahan Al-Quran baru. Ada Rumi, ada Jawi, insya-Allah kita tengah siapkan. Dan tafsir Al-Quran baru. Kalau tafsir di Malaysia ni kita tak ada lagi tafsir yang rasmi. Indonesia banyak dah. Kita tak ada lagi tafsir yang rasmi yang jadi rujukan di masjid surau seluruh Malaysia. Berita gembiranya tafsir ni nak siap dah. Sekarang ni dah 15 juzuk. Mula bulan 3, sekarang ni alhamdulillah dah bulan berapa? Bulan 8, awal bulan 8 dah 15 juzuk. Tafsir Al-Quran Malaysia. Dan digunakan insya-Allah pakai kita selaraskan di seluruh negara. Tafsir yang baru ni, tafsir Al-Bayan namanya. Jadi benda macam ni kita faham, benda yang jelas kita rujuk kepada Al-Quran. Apa-apa pun, apa yang Allah sebut itu kita ambil bulat-bulat. Bukan sebagaimana kalau kita tengok isu macam ni dalam Bible, dia ambil daripada kata-kata orang lain. Paul, John, Matthew, Lucas, mereka ni orang yang hidup selepas kewafatan Nabi Isa. Kalau dalam cerita ni Jesus lah. Jadi kenapa kita boleh ambil kata-kata dia? Quran according to Mark, Quran according to Ali. Siapa? Tak boleh macam tu, bahaya. Kita Quran Allah lah. Allah, apa yang Allah sebut itulah yang sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Sebab itu Bible ni beza dengan Injil. Kita beriman dengan Injil. Injil tu sebagaimana diturunkan kepada Nabi Isa AS. Kita beriman dengan Taurat sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Zaman sekarang tak ada dah benda macam tu.
Zabur ini kalau dalam bahagian Bible dipanggil bahagian Psalms. Ada dia macam qasidah. Sebab Nabi Daud ni suaranya sedap. Jadi banyak nasyid-nasyid dia, nasihat-nasihat dia dikumpulkan dalam Zabur. Dan itu yang didakwa oleh orang Kristian sekarang sebagai Psalms dalam Bible itu. Tak benar lah benda tu, tak benar, tak betul. Sebagaimana yang kita imani, dan tak boleh kita beriman Injil Bible yang ada sekarang ni inilah Injil lah, tak boleh. Bahaya akidah kita. Kita tengok dalam beli Bible, tengok bahagian 5 bahagian depan tu, inilah Taurat. Tak boleh kita kata macam tu. Sebab apa? Kita beriman benda ni dah tak ada lah. Yang ada sekarang ni hanyalah Al-Quran Al-Karim. Kitab Zabur sekalipun besar tetapi tiada mengandungi hukum-hukum, hanya perkhabaran, cerita, citra-citra, doa, zikir dan hikmah. Macam saya kata tadilah. Jua dari itu Nabi Daud tiada mempunyai syariat, maka ia dan umatnya mengikut syariat Nabi Musa. Apa definisi Nabi dan Rasul? Sebahagiannya para ulama menyebutkan Nabi itu dia membawa syariat Rasul yang sebelumnya, sedangkan Rasul itu membawa syariat yang baru. Kita nak faham macam tu. Apa beza Nabi dan Rasul? Nabi itu dia bawa syariat Rasul sebelumnya, dan Rasul itu dia bawa syariat yang baru. Sebab itu ada sebahagian Nabi itu dia dikatakan sebagai Rasul, adanya tidak. Dan dalam konteks ini ada juga Nabi, ada juga Rasul yang mana dia bawa syariat Rasul yang terdahulu. Antaranya adalah Nabi Daud AS. Tak ada benda-benda baru dalam tu, melainkan apa yang hanya disebutkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini diwahyukan di Tur Sina, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu pada dia. Dan di situlah kalau kita tengok jadinya perbezaan pandangan antara agama kita Islam dan juga agama Kristian, mana mereka beriman bahawa bila turunnya perintah Tuhan kepada Moses, kepada Nabi Musa itu ratusan, lebih kurang 600 perintah, dan akhirnya diringkaskan, dihimpunkan jadi 10 je perintah. 10 perintah itulah masih diikuti oleh kaum Nabi Musa AS, mengikut orang Kristian lah. Jadi kita pun tak dapat maklumat jelas benda ni. Maknanya betul ke macam tu keadaannya? Yang kita maklum, kita tahu Nabi Musa diwahyukan Allah dengan ada beberapa syariat tertentu yang mana disebutkan sekian. Itu je kita pegang. Tak ada kita nak pegang detail sebagaimana yang dipegang oleh orang Nasrani. Kita tak ada maklumat sedalam ataupun sedetail sebegitu. Segala kitab-kitab yang dahulu itu semuanya telah dimansuhkan dengan Quran. Syariat Nabi Musa tak ada dah. Syariat Nabi Isa tak ada dah. Apa yang ada zaman Nabi Musa, Nabi Isa tak terpakai, melainkan kita hanya pakai Quran saja. Zaman Nabi Musa, kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Sesuai zaman tu. Jangan kita kata tak sesuai, apalah bunuh diri. Zaman kita tak sesuai. Zaman Nabi Musa itu yang paling sesuai. Tengok bagaimana kisah bagaimana Musa dan Khidir, bagaimana Khidir membunuh seorang budak. Dalam keadaan sebegitu, para ulama bincangkan, boleh jadi tak satu zaman ada dua syariat yang berbeza? Boleh. Sebab Nabi Khidir bunuh budak tu, Nabi Musa tak boleh, melainkan ada kes tertentu nak taubat sebagainya. Tapi bagi hidup sezaman, ada keadaan tertentu dibolehkan. Akhirnya kita kena faham bahawa syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Musa, kalau pakaian yang kotor tak boleh bawa solat, kena potong bahagian kotor tu, contohnya kena tahi burung ke apa, kena potong bahagian tu, buang, barulah boleh solat. Zaman kita mudah, kalau dah kotor pergilah dobi ataupun basuh washing machine, pakailah kata baju yang sama macam baru juga. Itu syariat-syariat yang berbeza sesuai zaman kita. Kitab-kitab itu kalamullah yang tiada berhuruf dan bersuara, diturunkan dari Lauh Mahfuz kepada suatu tempat bernama Baitul Izzah. Kemudian dari situ dibawa Jibril sedikit demi sedikit kepada nabi-nabi dan rasul
menurut keadaan semasa. Taurat itu satu kitab Allah Ta'ala yang ia diturunkan kepada Nabi Musa untuk menyatakan hukum syarak dan i'tikad yang sahih dalamnya ada memberitakan seorang Nabi akan zahir daripada keturunan Ismail, iaitu ialah Nabi Muhammad SAW. Ada disebutkan, maksud penulis ini disebutkan di mana di bahagian yang terakhir pada perjanjian yang lama, iaitu pada bab ataupun pada surah dipanggil sebagai Deuteronomy. Memang ada disebutkan akan ada seorang Nabi yang sama dengan Nabi Musa, keadaannya lebih kurang sama dengan Nabi Musa, yang mana akan lahir dan menjadi pengganti dan pembawa kepada kebenaran kepada umat ataupun masyarakat. Itu dalam kitab Taurat memang dinyatakan, dan itu juga yang disebutkan oleh sebahagian para ulama zaman sekarang. Memang wujud dalam Bible zaman sekarang, ada disebutkan ramalan tentang adanya seorang Nabi akhir zaman, dan dalamnya ada memberi isyarat bahawa Nabi kita itu akan datang membawa syariat baru. Tapi orang Kristian beranggapan itu bukan Nabi Muhammad. Bukanlah, sebab mereka memang tak terima. Apa nak samanya Nabi Muhammad itu sebenarnya Nabi Isa, bagi mereka Nabi Isa. Sedangkan persamaan Muhammad dengan Musa itu lebih banyak berbanding persamaan Muhammad dengan Isa. Bahawa Taurat yang ada sekarang ini telah dipindah dan diubah-ubah setengah daripada tanda yang menunjukkan berubahnya dalam kitab-kitab Taurat yang ada sekarang ini. Tidak ada sebut syurga, neraka dan hari kiamat. Bahawa Injil itu mengandungi segala hakikat-hakikat menyeru kepada mengesahkan Tuhan, dan ia memansuhkan setengah hukum yang ada dalam Taurat sekiranya hal-hal yang patut diubah, dan dalamnya ada memberitakan seorang Nabi yang akhir akan zahir. Kalau kita tengok dalam Bible bahagian kedua, dia ada sebut bagaimana Lukas itu membawa gospel, membawa Injil dan pergi ke satu tempat dan menyampaikan kepada masyarakat. Matthew itu bawa gospel sampai kepada masyarakat. Jadi ini salah faham ataupun ini yang membezakan kita dengan Kristian. Kita tidak menganggap Quran itu sebagai sebuah buku semata-mata, tidak. Kita menganggap Quran itu adalah wahyu. Ini hanya ada sebab dibukukan. Kita anggap Quran itu wahyu. Bila anggap sebagai buku, jadi itu masalah. Sebab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa dalam bentuk wahyu. Apa yang baginda cakap itulah Injil. Apa yang baginda buat itulah Injil. Apa yang baginda katakan itulah Injil. Apa yang baginda akukan itulah Injil. Kita bukan menganggap itu buku. Buku itu yang dibukukan oleh yang kemudiannya. Saya rasa setakat dulu. Moga-moga itu memberi manfaat pada kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.